Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Dalam episod kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak make up kereta kita menggunakan parts-parts untuk racing Okay, sebab tak semua pada kita ni suka pasang dan race kan, tapi ada setengah pada kita nak pasang, nak nampak macam jentera untuk racing. Okay, sebagai contoh macam ni lah kan, contoh kata nak pasang cantik-cantik macam ni tapi nak simpan dekat dalam almari kaca. Tapi apa parts yang nak dibeli, apa parts yang nak dipakai, macam mana cara nak pasang apa semua tak tahu. Okay, jangan risau, untuk episod kali ni insyaAllah saya akan cuba tunjukkan apakah senarai parts-parts yang saya beli dan saya akan pasang pada kit ni untuk jadikan dia nampak lebih cantik, lebih menarik lah untuk berada dekat dalam almari kaca. Okay, alright. So, ini ada satu kit yang saya dah pun ready, semua parts-parts ni, dan parts ni semua saya dapat daripada R-Zone guys. Okay, R-Zone Plus. Jadi kalau ada siapa yang tanya saya mana saya dapat daripada R-Zone. Dan jangan risau kalau anda tak tahu apakah item-item yang saya tunjuk ni, nanti saya akan senaraikan dan listkan dekat ruangan description di bawah, dan anda boleh terus klik link Shopee dan terus beli dekat R-Zone. Okay, sebelum kita cerita pasal dia punya parts, saya nak tunjukkan dekat dia punya cowl terlebih dahulu. Okay, jadi kepada siapa yang follow saya dekat Facebook mungkin dah pernah tengok lah, saya dah pernah tunjukkan macam mana cara saya modify cowl ini guys. Okay, so inilah cowl daripada kit original Tamiya je. Okay, boleh nampak dekat bawah tu. Okay, memang original Tamiya punya. Okay, yang ni saya dah pun orang kata dah paint. Okay, saya dah pasang water slide decals dekat semua keliling kiri kanan, dan saya dah spray dengan clear coat lah. Dan apakah perbezaan yang telah saya buat dekat cowl ini? Sekejap saya tunjukkan. Okay, so saya ambil contoh daripada cowl Shooting Proud Star yang lagi satu ni. Okay guys, so apa yang saya buat dekat sini adalah saya buatkan dia jadi lebih lowered. Okay, dia punya center of gravity bila berada dekat atas chassis. Dan apa yang saya buat, yang pertama sekali adalah saya potong di bahagian depan dia. Okay, kalau anda boleh tengok saya buat comparison dengan yang original dia. Okay, saya dah potong dia punya ni body ni, kunci body ni. Okay, nampak tak? Supposedly dia ada tapak untuk lock dekat dia punya chassis kan, tapi sekarang saya dah potong dah bahagian tu. Nampak tak? Saya dah buang bahagian lock bawah tu untuk pastikan dia jadi lebih rendah. Dan yang seterusnya dekat bahagian sini, okay, kalau anda boleh perasan, dan sekejap saya tunjuk dengan tweezer lah. Okay, bahagian sini pun nampak tak, ada nampak macam plastik ni kiri kanan ni. So bahagian ni pun saya kena potong dan kena buat sanding untuk bagi dia jadi lebih rendah, sebab bahagian ni akan bersentuhan dengan chassis lah. Okay, so saya buang juga bahagian ni. Dan seterusnya saya buang dekat bahagian dia punya air intake. Okay, dekat sini adalah bahagian dia punya air intake, saya kena potong juga. Kalau ikutkan rupa asal dia adalah macam ni guys. Okay, nampak tak? Okay, rupa asal dia macam ni, tapi sekarang saya dah trim dan potong jadikan dia rupa macam tu. Nampak tak? So dia lebih open. Dan yang seterusnya apa yang saya buat lagi adalah di bahagian side tepi. Kalau anda perasan dekat sini, untuk bahagian dia punya ni, orang panggil apa, fender tayar belakang. Okay, nampak tak? Supposedly plastik dia agak besar, so saya potong dan saya jadikan lebih tajam lah. Inilah sebab apa, sebab kita nak sit down dengan lebih low dekat bahagian belakang juga. Okay, tak syok kalau depan saja low dan belakang tinggi. Dan yang kat sini pula, kalau kita dapat tengok kat sini, okay, absorber belakang, okay, saya dah potong. Dan juga dia punya kunci body dekat belakang pun saya kena potong sama straight dengan sini. Okay, supaya dia boleh rapat lagi ke bawah. Kalau anda boleh compare kan, nampak tak perbezaan perbandingan. Kalau ikutkan itu yang sebelah kanan nampak tak, dia jauh lebih tinggi. So yang ni dia jauh lebih rendah guys. Okay, alright. So saya rasa itu ialah yang saya buat dekat bahagian dia punya main cowl. Untuk bahagian dia punya, oh yeah, one more thing. Sebabkan saya dah buang dia punya lock depan dan belakang, apa yang saya buat ialah saya lubangkan, saya tebuk dekat ruangan dekat apa ni, dia punya cockpit ni. Okay, tebuk kat sini bagi saya tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila kita tutup dengan dia punya spoiler tu, nanti dia akan tertutup lah, so dia tak nampak sangat. Okay, dan apa yang saya buat dekat spoiler dia ialah saya pendekkan. Supposedly kalau ikutkan dia punya batang lock dia ni agak panjang lah. Okay, yang ni yang akan tenggelam masuk lebih dalam dekat dalam body dia. Tapi saya potong bagi pendek sikit supaya dia senang untuk buka dan juga tutup. Okay, alright. Untuk siapa yang tanya macam mana cara nak pasang cowl dia ni, saya dah pasang skru dekat dia punya chassis. Okay, ini chassis yang saya dah pasang. Ok, apa yang saya buat dekat sini adalah saya letakkan skru macam ni.
Nampak tak? Dekat sini ada 2 lubang kan. Dekat dia punya ni kunci bateri ni ada 2 lubang. So saya masukkan skru dekat sini. Skru ni panjang lebih kurang berapa mili Okey, so skru yang saya gunakan adalah sepanjang lebih kurang 12 mili dan anda boleh sesuaikanlah dengan keadaan macam mana anda punya cowl ni kalau rasa nak tiru exactly sama macam ni. Okey, alright. So ini saya pasangkan skru dekat sini. Jadi nanti dia punya cowl ni nanti saya akan masukkan dekat atas chassis macam tu. Okey. Okey, nampak tak? Dia jauh lebih rendah guys. Dia boleh kita drop lah dia punya center of gravity. Okey, nampak. So belakang itulah sebab kenapa saya potong supaya dia boleh sit down kat belakang macam tu. Okey, so dari tadi daripada tepi kita boleh nampak macam ni dan dekat depan dia pun nampak jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan cowl yang asal. Okey, nanti atas ni just kunci balik dengan lock nut dan lepas tu boleh pasang dekat dia punya spoiler balik lah. So macam itulah rupa dia nanti. Okay, alright. So itu kita cerita pasal dia punya spoiler, pasal dia punya cowl. Sekarang jom kita cerita pasal parts yang kita nak pasang pula. Okay, dekat sini saya ada double roller daripada jenis lightweight, bersaiz 12-13 mm. Okay, yang ni berserta dengan ball bearings Okay, alright. Untuk roller depan. Dan lepas tu kita ada 19 mm aluminium roller juga daripada jenis lightweight. Okey, ini saya beli 2 pasang. Okey, satu lah untuk roller sebelah kiri dan satu lah untuk roller sebelah kanan lah. Dan ini roller-roller ni saya beli supaya saya boleh buat exactly sama macam mana yang saya dah buat dekat saya punya VZX chassis. Okey, nampak tak? Depan kita pakai aluminium roller 12-13 jenis lightweight dan belakang pula kita pakai jenis 19 mm roller untuk kiri dan kanan, atas bawah. Okay, alright. So ini untuk video saya yang seterusnya. Jadi kalau ada siapa yang nak tengok macam mana cara saya modify kit ni, jangan lupa untuk tekan subscribe, okay, supaya anda tak terlepas peluang untuk tengok video saya modify kit ini pula. Okay, alright. Yang seterusnya, kita macam biasa mesti wajib perlukan screw set. Okay, ini screw set dia. Dan lepas tu kita perlukan ni. Okay, ini adalah tube spacer. Okey, tube spacer ni adalah bahagian yang kita gunakan dekat sini guys. Okey, ini kita panggil tube spacer. Guna dia adalah untuk kita buat space jarak antara roller atas dan juga roller bawah. Okey, alright. So seterusnya kita ada dekat sini saya ada mass damper. Okey, yang ni saya beli mass damper daripada jenis bullet type. Okey, mass damper bullet type ni nanti kita akan pasangkan dekat sini macam ni. Okey, ini bullet type. Sini ada mass damper juga, tapi mass damper ni daripada jenis dish type. Okey, biasanya dish type ni kalau untuk VZX mungkin saya akan pasang dekat belakang, tapi untuk MA saya tak sure, mungkin saya pasang tepi ataupun depan kot. Okay, part yang paling penting ini adalah high grade carbon plate. Okey, ini adalah set untuk MA chassis. Okey, so kalau anda pergi ke Shopee page R-Zone, jangan risau sebab kalau anda tak tahu nak beli barang apa kan, ada complete set dah guys untuk FRP plate ni. Kalau anda tengok, okey, nampak tak dekat sini dia dah sediakan FRP plate untuk bahagian hadapan. Okey, ini untuk bahagian belakang. Okey, ini dia ada dia punya underguard. Dia ada brake plate depan, brake plate belakang, dia ada side damper. Okey, dia ada semua lah. Ini dah complete dah set FRP plate. Kalau anda tak tahu nak beli satu-satu, okey, anda boleh terus beli set yang macam ni. Senang guys. Dia dekat Shopee page pun dah ada tulis dah set untuk MA ke, VZ ke, FMA ke. So anda tak perlu nak runsing-runsing untuk nak kata tersalah chassis ke apa tak. Okey. Alright. Okey, so ini adalah dia punya FRP plate. So seterusnya saya dapatkan high mount tube stabilizer. Okey, ini daripada original Tamiya. Item number dia 15528, which is color hitam. Okey. Ni wheel set. Kenapa saya cari wheel set ni? Ini daripada item number 95330. Kita dapatkan low profile tire dan kita dapatkan black plated wheel set lah. Okey, 5 spoke. Okey, kenapa saya dapatkan wheel set ni adalah sebab apa guys? Sebab yang original datang dengan kit ni memang sangat-sangatlah tak lawa dan tak cantiknya. Anyway, yang ni daripada size large. Okey, size large dan tayar dia punya tebal. So sia-sialah kalau saya dah modify dia punya cowl ni supaya rendah dia punya center of gravity, tiba-tiba pakai rim daripada jenis besar pula. Lala tinggi juga jadinya kereta ni. So jadi tak cantik kan. So apa yang saya buat sekarang adalah saya akan discard yang ni, discard bahagian ni. Ini kita tak perlukan. So kita akan gantikan dengan low profile tire yang siap ada lettering ni. Nampak cun tak? Cun kan? Okay, ni kita ada lock nut. Ini adalah lock nut daripada jenis 4.5 mm. Okey, yang ni dia besar sikit guys kalau bandingkan dengan lock nut yang biasa-biasa yang bersaiz apa tu, tak silap saya berapa 2 mili ke 4 mili.
Okey, so yang ni lock nut macam ni dia lebih besar sikit lah. Dan warna dia pun cantik kan, biru. Okey, harga dia mungkin mahal sikit, tapi saya tak kisah sebab saya nak, ini sesuai untuk yang nak buat display kita nak nampak cantik kan. Okey, anyway, saya lagi satu saya dapatkan, ini ialah side stay. Okey, sebenarnya untuk, ini ialah untuk letak side damper sebenarnya. Okey, untuk letak side damper dekat sebelah ni, nampak kiri kanan ni macam ni. Okey, tapi sebenarnya dekat dalam set ni dah ada, cumanya saya just nak tengok lah. Yang ni nampak macam cantik je. So kita akan tengok lah sama ada nak pakai yang macam ni ke atau nak pakai yang standard stock yang datang dalam set tadi. Okey, alright, so tunggu apa lagi, jom kita pasang pula. Okey, just untuk peringatan, untuk bezakan antara tayar depan dan tayar belakang ialah anda boleh cek dekat dia punya offset belakang ni guys. Okey, kalau tengok dekat belah depan semuanya sama tau, keempat-empat ni semua nampak sama. Tapi ada perbezaan dekat bahagian belakang. Okey, kalau anda boleh tengok dekat sini, okey, nampak tak belakang dia? Okey, dekat sini, okey, daripada tepi boleh nampak tak? Okey, ini offset dia lebih rapat ke ni tayar. Okay, yang ni nampak ada terlebih terkeluar sikit kan, dia tengok offset kat sini. So yang terlebih terkeluar ni, ini adalah untuk tayar belakang dan ini adalah untuk tayar hadapan. Jangan terbalik ya. Oh ya, anyway, semua set-set FRP plate yang kita dapat dekat dalam set ni belum lagi dilubangkan Okey, so apa yang perlu kita guna ialah kita kena guna ni untuk lubangkan buat counter sang. Okey, function kenapa kita nak kena buat counter sang ni ialah supaya bila kita masukkan skru dekat dalam lubang ni, okey, dia takkan nampak, dia takkan tertinggal bekas macam tu. Okey, nampak tak? So skru ni akan terkeluar. So nombor satu dia tak cantik. Nombor dua, kalau kita main atas track dia akan merosakkan litar kalau terlanggar dekat atas track. So apa yang perlu kita buat ialah kita kena lubangkan buat counter sang supaya kita boleh tanam kepala skru ni dekat dalam FRP plate ni tadi. Okey. Okey, so ini contoh bila kita dah buat counter sang, nampak tak? Kita boleh simpan dia punya kepala skru ni dekat dalam FRP plate. Okey, skru yang saya gunakan untuk pasang dia punya side stay ini adalah sepanjang berapa ni? Lebih kurang dalam 9 mili. Oh, okey guys. Sekejap. Okey, alright. So ada dua plate yang dah memang ready siap dengan lubang counter sang dekat sini. Okey, boleh nampak tak? Dah memang ready siap dengan lubang counter sang. So tak payah risau dah pasal benda ni. Cuma risaukan pasal dia punya side stay je lah tadi. Okey, alright. Kalau nak ikutkan side stay dia yang original datang dengan original datang dengan set pun masih lagi belum ada lubang counter sang. So still nak kena buat lubang sendirilah juga kalau anda pakai yang original punya ni yang set datang sekali dengan set dia tu. Kat sini saya akan gunakan skru sepanjang lebih kurang dalam 6 mili. Okey, untuk lockkan dia punya brake plate dekat bawah chassis. Okey, so skru yang kedua adalah sepanjang lebih kurang 10 mili dan saya akan gunakan dekat bahagian lubang sini Okey, dekat lubang sini untuk lock lagi satu bahagian brake plate ni. Okey, yang senang dengan front plate ni adalah sebab apa? Sebab kalau anda tengok dekat sini, okey, dia ada size. Okey, dekat sini dia ada tulis size 9, 11, 13. Ini adalah sebuah size untuk roller tau. Jadi kalau anda nak gunakan roller macam saya cakap tadi, roller daripada jenis 12, 13, so kita akan gunakan pada lubang yang bernombor 13. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu buat counter sang pada lubang nombor 13 ni. Okey, untuk bahagian belakang pula susunan dia adalah macam ni Okey, yang macam batang aiskrim ni kita akan letakkan dekat bahagian bawah. Okey, yang ni dan yang bentuk H ni kita akan letakkan dekat bahagian atas dia. Okey, dan yang ni
yang bentuk huruf T ni kita akan letak dekat bawah dia macam tu. Okey, so kita akan skrukan dia dulu sama-sama. Okey, yang pastinya dekat sini tak ada lubang countersunk, so kita kena buat lubang countersunk dekat bahagian ni. Okey, biasanya yang bahagian yang macam batang aiskrim ni kita akan ia akan bertindak sebagai brake plate dan saya akan gunakan skru yang paling pendek sekali yang ada dekat dalam skru set ni untuk lekatkan brake plate ni pada bahagian yang bentuk H ni. Untuk tambahkan extra support, saya akan gunakan lagi 2 batang skru. Okey, untuk pasang pada bahagian lubang ni di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okey, untuk yang ni kalau saya tak akan gunakan daripada skru set ni. Okey, sebab saya macam malas nak buatkan countersunk di sebelah atas. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan gunakan skru yang standard kita dapat dekat dalam box. Okey, ini kalau kita beli Tamiya memang kita akan dapatkan skru standard dekat dalam box kan. Okey, so saya akan pakai skru ni saja dekat semua 4 tempat dia. Okey, so dah siap pemasangan FRP. Selepas ini kita pasang roller pula. Untuk pemasangan roller depan saya akan gunakan skru sepanjang 30 mili. Okey. Right. Cara dia ialah dengan memasukkan dulu skru dekat dalam lubang yang kita dah buat countersunk tadi. Okey, dah masukkan lubang tu, nampak tak lubang nombor 13. Okey. Alright. Selepas itu kita keluarkan roller kita tadi. Okey, cara susunan dia ialah dengan cara macam ni. Mula-mula kita perlukan bearing spacer. So ini adalah bearing spacer, memang datangkan dah ready dekat dalam kotak ni. Okey, so kita masukkan bearing spacer kita dulu. Macam tu. Okey, selepas tu kita masukkan dia punya bearings. Okey, ini dia punya bearings. Okey. Lepas tu kita masukkan copper tube. Okey, ini rupa copper tube. Lepas tu kita masukkan bearings pula, kita masukkan roller. Okey, kalau macam ni saya akan masukkan bahagian yang bersaiz 13 yang lebih besar di bahagian bawah dan 12 di bahagian atas. Okey, alright, selepas itu kita boleh masukkan bearings yang seterusnya. Dan kemudian kita tutupkan dengan menggunakan ini lagi satu. Okey, sepada masuk ni kita boleh masukkan spacer. Okey, so masukkan spacer dan selepas tu kita akan kuncikan dengan menggunakan high mount tube stabilizer kita ni tadi. Ada lain orang lain cara. Kalau cara macam saya senang je. Saya akan masukkan dia punya stabilizer dekat dalam dan kemudian saya akan letakkan lock nut satu lah. Okey, dekat dalam ni. Okey, dah siap. So boleh ulang proses yang sama dekat side sebelah lagi satu. Buat tak sedap tak dia punya roller tu ha. Terus pusing lagi tu. Ha. Okey, untuk bahagian side damper tadi kita dah boleh pasang dah dia punya besi. Okey. Dekat sini saya dah buat apa tu, lubang countersunk. So saya akan pakai skru daripada saiz 25 mili.
Okey, dah masukkan dekat dalam lubang yang dah kita buat kontesang ni. Okey. Okey, selepas kita masukkan ni, kita perlukan washer. Okey, ni washer yang standard yang selalu dapat dekat dalam kit juga. Okey, masukkan dulu washer, barulah kita lock dengan menggunakan nut. Okey, macam tu. Kita repeat balik dekat side yang sebelah satu lagi. Okey, sama juga untuk bahagian roller belakang, saya akan gunakan skru yang berkepanjangan lebih kurang dalam 30 mili juga. Okey, so cara dia sama macam dekat bahagian depan tadi, cuma ada beza sikit ialah sebab apa tahu? Sebab untuk kali ni saya tak ada buat sebarang pemotongan pada chassis. Okey, so skru ni kena masuk go through chassis, dan apa yang kita akan buat adalah dengan mengambil skru tadi. Okey, kalau macam ni saya akan masukkan dengan ni bearing washer tadi. Okey, masukkan dua roller, masukkan bearing washer lagi satu. Okey, kita dah masukkan siap sini. So saya akan letakkan pada lubang 19. Okey, lubang 19 maksudnya lubang kat sini lah. Okey, alright. So tarik sini sikit. Okey, dan baru kita skrukan masuk ke dalam. Okey, so sekarang skru ni pun dah siap terpasang. Apa yang perlu kita buat sekarang ialah masukkan spacer. Okey, so saya masukkan spacer yang bersaiz macam ni. Okey, lepas saya masukkan yang medium dan saya masukkan yang paling pendek ni. Okey, alright. So bolehlah masukkan balik. Okey, bearing washer, kita masukkan roller, dan sebelum kita masukkan bearing washer, dan kita boleh kuncikan dengan sekejap apa ni, ada lebihan C. Okey, masukkan balik bearing washer dan kita kuncikan dengan menggunakan kita punya lock nut tadi. Okey. Okey, so dah siap roller depan, roller belakang. Jadi masa untuk letak mesh damper. Jadi macam tadi kita nak pakai mesh damper untuk bahagian tengah, kita pakai daripada jenis bullet type. Okey, dan apa yang kita buat adalah bahagian yang kepala bulat ni, okey, masukkan secara macam ni ke bawah. Okey, bahagian yang bulat dia tu menghadap ke bawah. Okey, dan dia punya balance ni dekat bahagian atas dia. Okey, alright. Okey, sekejap saya nak tukar lah. Jadi saya akan pakai belah belakang. So kita akan letak yang bulat ni, okey, kepala bulat dia kat situ, dan kemudian kita macam ni lah, saya ambil dish type nya. Macam ni. Okey, boleh tak terlalu berat sangat. Okey, so dia punya dish type saya akan letakkan dekat sini. Okey, so yang balance bahagian ni kita akan pasang dekat belakang lah nanti. Okey, kita akan pasang dekat belakang. So yang ni kita kuncikan dengan menggunakan lock nut tadi. Okey, okey, kalau macam tadi untuk bahagian brake plate saya dah pakai skru yang pendek. So maksudnya kita kena tukar lah sebab kita nak pasangkan mesh damper dekat sini. Jadi saya akan buka balik dekat bahagian brake plate ni. Okey, so biasa kalau untuk pakai mesh damper sekarang ni saya prefer untuk pakai daripada skru berkepanjangan 25 mili. Okey, mari kita check betul tak, lebih kurang. Okey, dalam 25 mili. Okey, alright. So skru ni panjang 25 mili. Okey, alright, ada dua sini. Okey, alright. So masukkan balik dekat lubang ni dan kita kuncikan dengan gunakan lock nut yang biasa. Okey, gunakan lock nut biasa dulu. Okey, so bila dah siap pasang dia punya skru, kita masukkan macam ni. Okay, nampak tak yang bahagian ada lubang tu ialah bahagian yang akan menghadap ke bawah, sebab dia akan tutup kita punya apa ni, tu tadi, dia akan terus masuk dekat dalam kita punya lock nut tu tadi. Okay, so bila kita dah buat macam tu, ambilkan kita punya lock nut 4.5mm tadi dan kuncikan dekat sebelah bahagian atas. Okay, so repeat the other side. Okay, so dah siap pasang. Jadi saya rasa macam semua dah pasang dah. Jadi kita boleh pasang kita punya cowl pula.
Okay, so kita just letak dekat skru sini. Dan saya cuma akan gunakan lock nut yang biasa je. Okay, saya akan gunakan lock nut yang biasa, letak kat atas ni. Dan kita kuncikan body ni pada chassis. Okay, macam tu. Okay, tak perlu ketat-ketat. Okay, enam lah. Dan seterusnya kita boleh tutup dengan spoiler. Okay, dah siap. Macam nak? Okay guys, so setelah pumpang-pumpang, macam inilah rupa akhir kit shooting Proud Star daripada keluaran Tamiya yang telah pun siap dimodifikasi mengikut cita rasa dan air tangan mainan Adam Channel. Jadi apa pandangan anda guys? Memang kit kali ni memang saya modify khas untuk dibuat display. Okay, tapi kalau kata nak masuk track pun boleh dah, dah pun ready dah untuk masuk dalam track. Mungkin kena buat sedikit adjustment je. Okay, so saya rasa macam itulah video kita untuk hari ni. Dah memang very details dah. Dan kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh terus lontarkan pada ruangan komen di bawah. Dan kalau ada benda nak komen ke, nak bagi cadangan ke pun, boleh terus drop pada ruangan komen di bawah. Okay, dan pada siapa yang nak dapatkan parts-parts ni, jangan lupa untuk terus klik pada link-link Shopee R-Zone. Dan boleh terus beli parts ini terus daripada seller. Okay, alright guys, semoga kita bertemu lagi pada episod yang kadang. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau nak tengok lagi banyak video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Okilah Senyuman Nali Mainan. Assalamualaikum.